Dan orang kita kadang-kadang dia tak sebut hidayah, dia sebut seru. Belum sampai seru dia. Dan kau tak pergi surau, belum sampai seru lagi dah. Belum sampai time lagi dia. Dan orang kita ni pula dia memahami seru tu apa? Naik kereta accident terbalik, dia terselamat. Tu saya sampai tu. Allahi wa barakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam kuliah istimewa kan. Kuliah tiba-tiba istimewa semua adalah kan, yang mana di dalam membicarakan tentang junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita adalah makhluk yang sangat, manusia yang sangat istimewa, yang mana seperti mana yang disebutkan oleh saudara Ismail tadi kan, diutuskan Rasulullah ni kat muka bumi ni sebagai pembawa rahmat, bukan hanya pada orang Islam saja, bukan pada manusia, tapi pada sekalian alam ya, sekalian alam. Dan kita ni dalam hidup kita ni paling penting sekali adalah kita memahami akan tujuan kita dihidupkan, tujuan kita diciptakan kan. Kalau kita tengok kan macam manakah kita ini diciptakan, kerana apa? Illa liya'budun kan. Mana wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun, mana tidak diciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi matlamat hidup kita dalam dunia ni ada tiga saja. Tiga. Yang pertama, carilah apa yang disebut sebagai hidayah. Hidayah ni supaya kita dapat beza benda buruk ataupun benda baik. Kalau orang yang tak ada hidayah, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Dia datang surau pun rasa kekok lah. Adalah benda-benda tu kan rasa macam walaupun selesa, walaupun hati dia nak pergi, tapi ada yang menyebabkan dia tak pergi kan. Dan ada kadang dia rasa dia buat jahat tu dia rasa okey sebab dia diterima oleh kawan-kawan dia diterima oleh masyarakat yang seumpama dengan diri dia. Yang kedua, kejarlah apa yang disebut sebagai maghfirah. Maghfirah ni keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi kata sesungguhnya manusia itu berdosa dan sebaik-baik manusia yang berdosa itu adalah bertaubat kepada Allah taala. Mintalah ampun dengan Allah banyak-banyak, kerana kita tidak dapat lari daripada melakukan kesalahan dan kesilapan di dalam hidup kita. Dan begitu juga yang ketiga, kejarlah apa yang disebut sebagai rahmah. Sebab hanya dengan rahmat Allah kita dapat tiket untuk masuk ke dalam syurga. Rahmat Allah kita boleh masuk syurga. Dan nak dapat rahmat Allah ni tak ada cara lain, balik semula pada basic, iaitu kita kena beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak harap pun ibadah kita sebenarnya. Kita yang mengharapkan Allah terima ibadah kita. Kan? Dan kalau kita tengok dalam Islam, hidayah ini membawa erti petunjuk Allah ke arah kebenaran. Itu yang Nabi bawa. Nabi pujuk dengan harapan kita dapat hidayah. Dan akhirnya Islam berkembang sampailah ke hari ini. Dan orang kita kadang-kadang dia tak sebut hidayah, dia sebut seru. Belum sampai seru dia. Dan kau tak pergi surau, belum sampai seru lagi dah. Belum sampai time lagi dia. Dan orang kita ni pula dia memahami seru tu apa? Naik kereta accident terbalik, dia terselamat. Tu saya sampai tu. Dia nak tunggu accident, dia nak tunggu tanah runtuh, dia nak tunggu dia terjatuh, dia nak tunggu dia sakit, baru sampai hidayah. Tu lambek tuan-tuan. Lambek. Terbalik kereta, untung tak mati. Kalau mati langsung tak ada apa-apa kan. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah berkata bahawa hidayah ialah mengetahui kebenaran dan mengutamakannya daripada yang lain. Jadi makna itulah dia yang kita nak fokuskan pada malam ini. Nak cerita tentang hidayah. Yang memanglah kita cerita pasal Nabi, tapi Nabi ni nak kita apa?
nak kita menjadi manusia yang baik. Dan tu sebab kita sebut, kalau di hujung tu sebut wabillahi taufiq wal hidayah, ada kan? Taufik dan hidayah. Apa maksud taufik dan hidayah? Maknanya kekuatan. Taufik tu kekuatan, hidayah tu petunjuk. Kadang-kadang dapat petunjuk tapi tak kuat nak buat. Dia rasa dah nak pergi tapi tak kuat nak buat. Dia lalu dah surau ni, dia tak berhenti. Hari ni dia berhenti, Samsul Debat ada. Contoh. Bukan orang sini lah, tempat lain. Kan? Jadi, sebagai insan yang mahukan kebenaran untuk membina hidup di atas landasan siratul mustaqim, pastinya kita akan memohon dan mengharapkan hidayah daripada Allah. Tapi sayang ramai yang tidak mahu berusaha untuk mendapatkannya. Jadi persoalannya, hidayah ni adakah kita perlu menantikannya ataupun kita perlu mencari hidayah? Persoalannya. Maka berbahagialah manusia-manusia yang terpilih, yang Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada mereka, kerana ia adalah satu rahmat kehidupan yang tidak ternilai dengan wang ringgit. Orang yang rasa seronok semayang, orang rasa seronok beribadah pada Allah, maka dia tak heranlah pasal duit ni. Dia tak heran pasal kekayaan dunia. Alhamdulillah ada rumah jadilah. Duduk rumah kampung pun rumah juga, dia kata. Naik motor lesen agung, bayangan nombor plate tak ada, rotek tak ada, okey je. Dia duduk ke dalam kampung, apa ada hal, dia kata kan. Jadi makna kata kebahagiaan itu, sebab ada yang lebih penting yang nak dikejar dalam hidupnya, iaitu dia mengejar apa yang disebutkan sebagai rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguhnya Allah beserta dengan orang yang berbuat baik. Surah Al-Ankabut ayat 69. Dan salah satu rahmat yang akan dikecapi mereka adalah mereka dikurniakan taufik dan hidayah. Ya ialah Allah memberikan mereka kelapangan masa untuk berbuat amal ibadah dan amal jariah. Jadi Allah tunjukkan jalan-jalan kepada kita supaya kita dapat buat baik, supaya kita dapat berusaha untuk mencari keredaan Allah. Usahalah mencari keredaan Allah. Jangan tunggu. Sebab semua nak kata, kan main lagi, semua nak syurga. Nantimu di pintu syurga. Confident dia masuk syurga kan. Perangai macam-macam nak masuk syurga. Kan? Siap cakap dia menunggu orang lain lah dalam syurga tu. Macam lah dia masuk dulu. Macam tu soalan. Kan perangai macam-macam, mengutuk orang macam-macam, gosip orang macam-macam dalam media sosial, tak apa-apa yang ditulis, tak apa yang dia share. Jadi akhirnya kita kena tanya balik. Tu yang dikatakan diberikan taufik dan hidayah supaya Allah memberikan kelapangan masa untuk berbuat amal ibadah dan amal jariah. Maka mereka mempunyai masa, ruang dan pulang untuk menyempurnakan tanggungjawab mereka mengikut tuntutan agama di bawah kerangka hablum minallah dan hablum minan nas. Dua-dua nak. Hubungan dengan Allah pun kena jaga, hubungan sesama manusia pun kena jaga. Kadang-kadang hubungan dengan Allah tu, hubungan manusia dijaga, tapi hubungan dengan Allah tak jaga. Jangan risau, mesti akan ada masalah sesama manusia. Mungkin dia belagak, mungkin dia apa dan sebagainya. Dan begitu juga bagi mereka yang berulang-alik ke rumah Allah, ke masjid, membaca Quran, berbakti beribu bapa, menjadi program kemasyarakatan, menziarahi orang sakit dan sebagainya, menjadi satu kebiasaan dan perkara yang ringan untuk dilaksanakan bagi sesetengah orang. Itu sebabnya disebutkan 7 golongan yang mendapat perlindungan arasy Allah, yang tak ada naungan selainnya nanti di ketika di akhirat nanti. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil. Jadi susah nak jadi pemimpin yang adil ni. Pemimpin ni termasuklah pemimpin rumah tangga. Bukan senang nak jadi adil, kan? Yang keduanya apa? Yang keduanya adalah orang muda yang menyibukkan diri beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, hari ni nampak ramai, adalah anak muda yang datang ke surau. Ramai yang datang kan, cuma yang tak datang lagi ramai. Macam itulah. Jadi datang semata-mata kerana nak beribadah kepada Allah, mudah-mudahan. Bukannya sebab-sebab yang bukan-bukan. Bukan sebab yang bukan-bukan. Yang ketiga adalah orang yang hatinya terpaut pada masjid. Hati je nak pergi masjid aja, kan? Satu bunyi pula. Hati dia nak pergi masjid aja.
Walaupun dia pergi balik kampung, walaupun dia pergi ke Pekan, walaupun dia pergi KL, dia akan tanya, masjid mana? Dia akan tanya. Kan? Jadi bila dia pergi masjid, barulah puas hati dia. Kalau semayang kat rumah, dia tak rasa tak syok. Dia tetap nak cari masjid sebab hatinya dah terpaut pada masjid. Keempat, orang yang orang yang berkasih sayang, bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Itu yang keempat. Sayang kerana Allah, sayang isteri pun kerana Allah, sayang suami kerana Allah, sayang sahabat-sahabat kita kerana Allah. Bertemu dan berpisah, semuanya tujuannya kerana Allah. Begitu juga seterusnya yang kelima, orang yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang kaya dan cantik, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan makna bersama dengan perempuan yang buruk dan miskin boleh. Kalau kaya dan lawa pun ditolak, yang buruk lagi-lagilah tak selera, kan? Yang keenam, orang yang bersedekah tangan kanan bagi tangan kiri tidak mengetahuinya. Dia menyembunyikan sumbangannya daripada pengetahuan orang lain. Dan begitu juga yang ketujuh adalah orang yang duduk bersendirian, tapi basah pipinya dengan air mata, mengenangkan dosanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok ada tak kita salah satu daripadanya. Paling tidaklah ada tak salah satunya. Jadi kalau nak menangis kerana Allah, tak ada cara lain. Tak ada cara lain, kenalah bangun malam, qiyam al-lail. Bangun malam, qiyamul lail tu maksudnya bangun beribadah kepada Allah tu baru kira. Tapi bangun koncing tidur balik tak kira. Ya. Mesti bangun beribadah kepada Allah. Bangun beribadah kepada Allah. Ya, tu dia. Tak boleh buat sehari sekali, buat seminggu sekali. Seminggu sekali tak boleh buat sebulan sekali. Sebulan sekali pun payah, buat setahun sekali. Pun payah setahun sekali, buat 10 tahun sekali. Qiyamul Lail. Tak boleh 10 tahun sekali, seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali pun tak dapat, kau cari tali, kau gantung diri, mati lagi baik. Macam tu lah. Payah mana kan. Bagi option makin ringan, tak yang mahu kan. Jadi kita itulah dia. Kan? Jadi makna kata hidupkan malam kita, kan? Hidupkan malam kita. Kalau balik tu contoh terjaga kejap, semayanglah kejap. Semayanglah sekejap, kan? Dan mereka yang mempunyai masa dan ruang dan peluang untuk menyempurnakan tanggungjawab, mereka mengikut tuntutan agama di bawah kerangka hablum minallah dan hablum minan nas, itulah dia jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan manusia. Bagi mereka pulang alik ke masjid, baca Quran, berbakti pada ibu bapa, menjadi program kemasyarakatan, menzarahi orang sakit dan sebagainya, menjadi satu kebiasaan dan perkara yang ringan untuk kita laksanakan. Sebab bukan semua orang ringan buat benda ni. Ada orang borek nak buat benda ni, payah, tak apalah kau pergilah dulu, kan? Macam hari itulah waktu PKP, bukan semua orang yang boleh ringan tulang nak bantu-bantu pergi tempat orang. Tak ada lah, kau pergilah seorang-seorang, kau pergilah, aku takutlah COVID lah, macam-macam kan. Jadi akan ada juga orang yang sanggup pergi bantu. Jadi pada mereka ni satu keringanan, kan? Allah membuka hati mereka untuk melakukan semua itu dan memberi kelapangan masa serta keringanan tubuh badan untuk menyempurnakan tugas-tugas serta tanggungjawab mereka dengan baik. Maka berbahagia, aman dan damailah insan-insan tersebut menjalani kehidupan harian mereka dengan mendapat keredaannya. Membina hidup di atas landasan siratul mustaqim dan di atas dan bukan jalan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dan salah satunya adalah dengan cara kita mengikut apa yang Nabi ajar, tinggalkan apa Nabi larang. Nabi ajar kita buat apa? Nabi ajar kita taat pada perintah Allah, kan? Dalam Quran pun sebut ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, taat pada Rasul dan juga pemimpin-pemimpin di kalangan kamu. Termasuklah bila PKP, kan? Janganlah marah. Ada Roblox marah, buka Roblox marah, kan? Tuan-tuan ni saya nak maklumkan siap-siap ni. Silap-silap so kita tak boleh raya, tuan-tuan. Kes kita tinggi ni. Kan? Orang ni dia dapat apa? Dapat konten negara kena sawan babi masing-masing. Kan? Macam dah tak cukup laut dah. Tak cukup kolam, tak cukup laut, kan? Tak tahu macam mana dia nak mandi laut tu. Orang yang kat laut tu tak tahu macam mana dia nak mandi. Kan? Jadi kita hati-hati ya, kes kita masih lagi tinggi. Kes kita masih lagi tinggi. Hari ni yang terbaru kes kita, jap saya tengok jap. Kes kita hari ni 6355. Semalam 6380. Turun sikit lah, kan? Tunggulah besok kan keluar ngundi. Tak tahulah berapa kat belakang tu so. Kan? Tak tahulah tuan-tuan. Orang paning, kan? Dah helok-helok dah, dia sibuk nak pilihan raya lagi. Paning kepada orang. Satu Malaysia paning, tuan-tuan, kan?
Jadi Allah buka hati untuk melakukan semua ini dan beri kelapangan dan keringanan tubuh badan untuk memenuhi tugas serta tanggungjawab dengan baik. Dan kita ni nak dapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, ikut Nabi. Nabi suruh kita hidupkan sunnah Nabi. Faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Dan kita tengok apa yang dah Nabi ajar dekat kita. Nabi ajar kita tentang pentingnya mempunyai akhlak dan perilaku pribadi yang baik. Nabi sangat baik. Tu sebab kita sambut maulud Nabi ni, sebab Nabi ni baik. Nabi dah tak ada pun kita celebrate birthday dia. Kalau berani, cubalah celebrate birthday ahli keluarga kita yang dah lama meninggal. Cubalah buat. Buat kan, siap keluar kek, potong kek semua, ajak lah. Ajak jiranmu. Mana birthday boy, dah lama meninggal dah. Cubalah tengok, tak gila, sewel khabar orang kan. Tapi untuk Nabi tak relevan. Nabi kita relevan. Walaupun Nabi dah tak ada, kita mengingati Nabi dengan cara yang baik. Kita berselawat banyak-banyak. Dan kita sebut nama Nabi. Faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Dan kita hidupkan sunnah Nabi. Kita hidupkan sunnah Nabi. Salah satunya duduk dalam majlis ilmu pada hari ini, kan? Majlis ilmu pada hari ini, Nabi kata apa? Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Macam tu. Jadi kita pun dah ada hari ini. Salah satunya adalah nak menghidupkan sunnah Nabi, menghidupkan majlis ilmu. Kan, sebab apa? Kalau kita duduk dalam majlis ilmu, setidak-tidaknya ada kebaikan-kebaikan yang akan ditegur. Dan bila kena dekat diri kita, kita pun cakap, betul lah Ustaz tu cakap, betul lah Sazah tu cakap, betul lah apa yang dia cakap. Cuma kita tak sebut je dalam hati je. Memang betul boleh jadi baik, betul? Keluar pada surau, baik pangai dia balik. Memang betul? Kan? Tapi masuk balik majlis ilmu dapat mendidik kita, menerapkan kita, membiasakan kita, melazimkan kita dengan kebaikan. Itu dia. Dan Nabi juga bagi standard yang senang supaya senang kita ikut. Standard yang senang maksudnya apa? Siapa hidupkan satu sunnah aku. Nabi tak sebut siapa hidupkan 10. Nabi tak sebut siapa hidupkan 100. Nabi kata siapa hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Maknanya Nabi pesan apa? Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kan, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Macam malam ni kita semayang jemaah ni kan, memang Nabi tuntut kita buat. Nabi kan pernah kata, kalau ikutkan hati aku, cuma Nabi tak buat. Ikutkan hati aku nak bakar rumah orang yang tak pergi semayang jemaah. Nabi kata. Cuma Nabi tak buat je. Kalau Nabi buat, jadi sunnah. Kan dah tak ada kerja lain, imam pergi bakar rumah orang. Satu-satu rumah orang dibakar. Dah imam ambil sampai dah rumah dia lah kena bakar. Jadi makna kata, kan, maknanya penting kita datang bersolat jemaah. Alhamdulillah. Macam mana? Apa lagi alasan nak? Tak kisahlah surau ni kecil, dah orang tak ramai. Okey lah. Kapet tebal. Bila pasang kapet ni? Baru lagi ke? Bila? Setahun lah. Macam baru. Nampak benar orang kurang sujud kat sini. Kan, itulah tu kan. Dik, kau kena ramaikan orang selalu. Ramaikan sini, hidupkan sini. Biar ada tanda tu. Kita pernah sampai kat sini. Biar akhirat besok kapet ni cakap, memang dia ni selalu sujud kat sini. Dia ni selalu semayang kat sini. Macam tu. Kan? Tu dah. Tapi paling baik sekali, dahlah duduk kampung, duduk dalam kan, datanglah polis, kono saman pula. Tak ada seorang pun buat sejadah aku tengok. Kau jangan cik pasal, bertanda dah, buat tanda dah, bawa sejadah tu. Kan? Kan? Airan pula, aku pula yang polis, aku buat sejadah ni, orang lain tak bawa kan. Dia steady. Baru pasang kapet di petang tadi, dia kata, okey lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, maka lazimnya bagi orang-orang yang biasa beramal ibadah terpancarlah nur atau cahaya keimanan di wajah dan air muka mereka. Sementara bagi insan-insan yang Tuhan biarkan dalam kekufuran dan kehanyutan oleh kerana mengikut nafsu, tewas kepada godaan dan kepalsuan duniawi, lazimnya mereka akan sentiasa rasa sibuk dengan agenda dan keperluan peribadi. Nabi tak ajar kita suruh cintakan dunia. Tapi Nabi tak suruh pula kita tinggalkan dunia terus-terusan. Mengambil dunia sekadaran untuk bekalan akhirat, tak ada masalah. Ada duit, jangan lupa tolong orang. Kan? Ada kereta, jangan lupa bawa pergi ke tempat-tempat yang baik.
Ada motosikal, bawa pergi tempat-tempat yang baik. Jangan bawa motor parking depan kedai nombor ekor. Kan? Kadang-kadang tak, I parking je. Aku parking je. Perih cari parking, tak ada. Situ betul-betul kedai nombor ekor tu je. Kalau orang yang warak ni, dia akan jaga. Dia takkan parking situ. Walaupun tak salah, parking bukan ada apa. Kan? Imam dah raun-raun tengok tak ada tempat parking. Akhirnya dia pun masuk parking situ. Dia tengok ada orang nampak tak di mana. Tak ada. Rupanya ada orang tengah perhati dia dalam kereta. Kau tengok imam. Pandang kiri, pandang kanan. Nak cover line lah tu. Orang cakap, nampak? Wahal imam nak parkingnya. Nampak tak? Orang ni punya jahat kan? Tu dia. Jadi makna kata kita ni, Nabi suruh kita hidupkan sunnah Nabi. Nabi kata, akan tiba masanya di akhir zaman nanti. Tak apa, jangan susah. Tak apa, tak payah. Tak payah susah. Tak payah susah. Tak ada cawan. Tak semua ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Saja ya. Tak. Sebenarnya kalau kita tengok Nabi sebut akan tiba masanya nanti umat-umat Islam didatangi, dikerumuni oleh bangsa-bangsa seluruh dunia. Kan? Mengerumuni seolah-olah ingin menjamah hidangan. Kenapa demikian kata sahabat? Adakah orang Islam tidak ramai pada ketika itu? Maka Nabi jawab, bahkan orang Islam cukup ramai sekali bilangannya. Tetapi malangnya umat akhir zaman pada ketika itu ditimpa penyakit yang disebut sebagai penyakit wahan. Penyakit wahan yang mana dicabutkan perasaan-perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam. Apakah penyakit wahan itu? Mereka bertanya pada Nabi. Maka Nabi jawab, penyakit wahan itu adalah takut mati dan gila dunia. Macam mana tak takut mati? Dah sibuk dengan dunia. Harta dah ada banyak, duit dah ada banyak. Janganlah aku mati, janganlah aku mati. Macam itulah ayat dia. Kan? Inilah ceritanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, tanya balik diri kita. Kan? Apa benda yang kita ni? Dunia yang semua kan? Dunia. Kereta ke motor ke rumah. Dunia. Dunia itu sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Saya suka ni ceramah bersila macam ni. Sebab biasanya tak lama. Itulah. Dan bila dia dah mula dah samut-samut itu kan. Ni tanda-tanda nak berhenti ni kan. Kan? Tak dah lama kuliah tak macam ni kan. Dulu dia orang dulu macam ni lah kuliah kan. Kan? Lazimnya insan-insan, kalau kita tengok insan-insan dibiarkan kekufuran dan kehanyutan, tewas kepada godaan dan kepalsuan duniawi. Kepalsuan duniawi, tipu-tipuan aja. Tipu-tipuan yang dikoja-kojakan kan. Dikoja perempuan tu, dipuja, dia apa sampai dia dapat kahwin dengan perempuan tu. Mula dia boring. Mana? Duniawi, tipu-tipuan saja. Ada saja yang perlu mereka kejar dan lakukan untuk memuaskan hati dan agenda yang sangat sempit. Sedangkan agenda akhirat terlalu luas yang patut dipenuhi sebagai bekalan kita untuk hari akhirat nanti. Macam Bangla lah. Kan abang Bangla tu kan. Dia datang Malaysia, dia makan nasi, dia letak kuah kari, dia lah kontang sebiji. Itulah membubu nasi, membukit nasi. Makan habis minum air masak. Tak ada, dia kisah dah. Ayam kau daging, tak ada, dia kisah dah. Sebab duit dia apa? Dia simpan. Duit dia hantar ke mana? Ke Bangladesh. Sebab dia sadar Malaysia bukan tempat tinggal. Tempat tinggal dia Bangladesh. Dia balik besok, rumah besar, kereta besar, dengan bini-bini besar. Sebab apa? Sebab dia sadar rumah yang dia nak duduk lama adalah Bangladesh, bukan Malaysia. Malaysia tempat tu dia tak kisah baju biru, seluar kuning, kasut hijau, apa dia peduli. Kan macam tu jugalah. Dunia ni bukan tempat tinggal. Dunia ni tempat meninggal. Dunia tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal. Dunia tempat meninggal. Jadi berapa yang kita kerja-kerja mana? Kan? Lazimnya manusia seperti ini, urusan kerja bagi mereka menjadi susah dan bermasalah. Wajah serta air muka akan menjadi keruh dan nampak serabut. Wujud kegelisahan dan rasa kurang damai dalam hati nurani mereka. Sebab apa? Sebab kerja dunia. Hidayah tidak akan datang secara bergolek. Hidayah memerlukan perjuangan yang jitu dan kental untuk kita memperolehinya. Tidak mungkin Allah mengutus malaikat untuk memimpin tangan seorang hamba agar bergerak menuju masjid untuk menunaikan salat kalau hamba tersebut bermalas-malasan ketika mendengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lek lu wala awal lagi.
Hayya 'alas salat. Dia dah panggil semayang dah tu. Alah, kau ajab lah lagi. Nampak? Sudah la ilaha illallah. Ayolah, dia pun bangun, siap. Pada saya siap tu relax, tak payah kejar-kejar. Imam biasa tak adalah laju pun. Cik dia kata. Relax, ya, tak payah laju-laju. Setan tu bisik. Sampai ke depan tu orang dah habis semayang. Dengan selamba dia masuk, dia bersalam dengan semua orang macam dia pun dah habis semayang. Walaupun dia belum semayang. Sebab setan kata apa? Dia orang kan tahu pun kau tak semayang. Nampak ayat dia kan? Itulah dia kan. Setan kan mengacau kita. Dan tidak mungkin juga Allah mengutus malaikat untuk menarik tangan seorang hamba daripada kemaksiatan dan kemungkaran kalau hamba tersebut tidak berusaha untuk menjauhinya, malah dia yang pergi ke sana. Oleh yang demikian, bersama-samalah kita mengingati diri kita secara keseluruhannya, sama-sama kita bermuhasabah diri, mengangkat doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kekuatan dan hidayah kepada kita. Seterusnya, berusahalah sebaik mungkin untuk menunaikan tanggungjawab kita kepadanya mengikut garis dan panduan yang telah ditetapkan oleh agama. Tidak akan wujud keimanan dan ketakwaan seseorang melainkan dia mendapat hidayah daripada Allah. Dua perkara ini sangat berkaitan erat dan tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Oleh kerana itulah seorang Islam, jika dia ingin tetap berada di bawah hidayah sampai wafatnya, dirinya, sampai mati dia, maka wajiblah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nabi dah pesan kan dalam khutbah terakhir Nabi. Nanti cari khutbah terakhir Nabi, tengok kita dah buat belum? Yang ni dah buat belum? Dah buat belum? Dah buat belum? Tengok balik akaun kita. Adakah masih lagi? Nabi dah sebut. Segala urusan berkaitan dengan riba dihentikan mulai sekarang. Tengok buku bank kita. Tengok akaun bank kita pakai bank mana. Tengok adakah sistem dia pakai sistem perbankan Islam ikut syariah ataupun tidak. Atau masih lagi pakai sistem konvensional. Tengok balik. Tak ada alasan lah sekarang. Sebesar-besar bank sampai sekocik-kocik bank kebanyakannya mempromosikan produk perbankan Islam. So, kalau dah patut tukar, tukarlah. Ya? Jangan bercampur duit kita dengan duit-duit yang syubhah. Jangan, ya. Berusahalah sebaik mungkin untuk menunaikan tanggungjawab kita kepadanya mengikut garis dan panduan telah ditetapkan agama. Itu yang di hujung tu dalam khutbah terakhir Nabi. Nabi kata apa? Aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Dan seandainya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Maka dengan melaksanakan suruhan Allah SWT dan menjauhkan diri daripada apa yang dilarang oleh Allah, bila kita sentiasa beristiqamah menunaikan tanggungjawab tersebut, maka Allah akan menambahkan petunjuk buat kita. Dan Allah berfirman, dan orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahkan ketakwaan kepada mereka. Surah Muhammad ayat yang ke-17. Tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah sekalian, sebagai penutupnya saya nak share tentang bagaimana Abu Laits As-Samarkandi menyatakan, tanda kita takut kepada Allah terlihat pada 7 perkara. Tanda kita takut pada Allah terlihat pada 7 perkara. Yang pertama adalah pada lisan kita, pada lidah kita. Apa yang kita cakap, apa yang kita kutuk orang, apa yang kita buat, kan? Aku ni mulutnya jahat, hati baik, tak ada mana. Hati baik, mulut kena baik. Lidah adalah anggota yang paling lambat berfungsi bagi seorang manusia yang baru dilahirkan. Tetapi lidah adalah anggota yang paling awal sekali hancur setelah dia dikebumikan. Jadi lidah kita hari ini ada 2. Satu lidah yang bercakap, satu lidah yang menulis. Yang menulis ni pun lagi bisa lagi daripada apa yang dia cakap. Dekat luar nampak bangang macam tu. Tapi dalam Facebook dia mengutuk orang, bukan main laju lagi. Salam perjuangan. Cik, ayat dia kan. Contoh lah kan. Yang kedua, jaga apa? Yang kedua jaga apa? Jaga mata. Mata kita pandanglah ke tempat-tempat yang baik. Pandang Quran, pandang suami, pandang isteri, pandang mak ayah, pandang Kaabah. Itu dia. Jadi pandang Quran, semua yang kita pandang ni dapat pahala. Pandang suami isteri pahala. Dengan syarat suami dan isteri sendiri. Faham? Pandang bini orang tak dapat pahala. Walaupun sajuk tengok muka bini orang, tengok kan. Macam tu. Dia tengok bini orang sajuk, tengok bini sendiri panis ni pahal kan. Kacau kan. Itu yang pertama. Itu yang daripada aspek pandangan mata kan.
Begitu juga seterusnya, jaga lisan, jaga mata, jaga hati. Hati kita buang perasaan tamak, buang perasaan sombong, buang perasaan dengki. Seterusnya jaga apa? Seterusnya jaga perut. Maksud jaga perut apa? Kembang kempis apa? Tak. Jaga perut. Jangan benarkan benda haram masuk ke dalam perut kita. Nabi kata carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Nabi kata barang siapa yang membenarkan benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda haram itu ada di dalam perutnya. Dan barang siapa yang mati dengan keadaan benda haram ada di dalam perutnya, maka bersaksilah dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Wa na'udzubillah. Seterusnya, jaga apa? Pas jaga perut, jaga apa? Jaga tangan. Tangan kita bantulah orang. Bantulah dalam berbuat kebaikan. Wa ta'awanu. Benar berta'awun, makna tolong orang. Kalau boleh tolong sikit-sikit. Kalau tolong bagi duit. Kalau boleh tolong dengan cara kita bagi barang, bagi sumbangan, bagilah. Apa ikut kemampuan kita. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Seterusnya, jaga apa? Jagalah langkah kaki kita. Melangkahlah ke tempat-tempat yang baik. Datang ke surau, datang ke masjid, datang ke majlis ilmu dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali, jagalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Bersempena dengan hari Maulidur Rasul yang kita raikan ini, yang pertama, dua perkara kita kena buat. Yang pertama, faman ahabba sya'an aktsara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut, maka kita selalulah berselawat ke atas Nabi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hidupkanlah sunnah Nabi. Buat yang senang-senang. Minum air masak pun sunnah Nabi. Kita masak, kita lauk yang kita masak lebihkan kuah pun sunnah Nabi. Sebab apa? Nabi suka masak lebih kuah, Nabi bagi dekat jiran tetangga. Bila bagi dekat jiran tetangga, itu pun sunnah Nabi. Walaupun jiran baginda yang bukan berbangsa Yahudi. Apa lagi yang Nabi buat? Nabi makan buah tamar, itu pun sunnah Nabi. Nabi apa lagi? Nabi minum susu kambing, itu pun sunnah Nabi. Nabi buat apa lagi? Nabi makan madu, itu pun sunnah Nabi. Aku jawab lagi, kalau nak beli susu kambing, ada susu kambing campur madu, campur kurma. Terus, apa? All for one for all. Macam tu. 3 dalam 1. Kan? Manalah tahu yang sakit lutut, sakit tumit. Sakit lutut, baru lepeh dah lama tak bersela, sekali bersela. Dia jadi macam tu lah. Sakit lutut, minumlah susu kambing. InsyaAllah dia tak ada bau. Tapi itulah dia. Hidupkan sunnah Nabi yang simple-simple aja. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita cubalah hidupkan sunnah Nabi. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi rasa cukup setakat tu. Terima kasih banyak. Tak kesudian jadi kita bertazkirah pada malam ini. Sungguh yang baik terdatang dari Allah SWT. Mana kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.